Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam, mentadbir sekalian makhluk dan mentadbir kehidupan kita dengan sempurna. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, yang telah menghimpunkan kita di rumah Allah, menjadi tetamu Allah pada malam ini. Kita semua menjadi tetamu Allah, Duyufur Rahman di rumah Allah. Di sana ada sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan rumah Allah itu rumahnya, maka Allah akan mempermudahkannya untuk meniti titian sirat. Subhanallah. Jadi amalan kita datang ke rumah Allah dengan tujuan salat ataupun tujuan menuntut ilmu atau lain-lain tujuan i'tikaf dan sebagainya, maka ia adalah satu jalan untuk meniti titian sirat dengan selamat sehingga sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Subhanallah, saya agak gemetar ya. Gemetar tu memang selalu, tapi malam ni bertambah-tambah. Berhadapan dengan warga Brunei yang sangat mulia, sangat baik akhlaknya. Warga Brunei bukan hanya mempunyai pemimpin yang beriman, tetapi rakyat yang beriman. Kalau kita selalu sebut masuk syurga sekeluarga, mudah-mudahan rakyat Brunei masuk syurga senegara. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei, Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei. Terima kasih kepada pengerusi majlis Yang Mulia Awan Saufi Akmaluddin bin Sabli yang membacakan doa Yang Mulia Pengiran Ahmad Faris Ramdhani bin Pengiran Haji Salahuddin. Seterusnya tetamu yang dialukan, yang dimuliakan Yang Mulia Awang Misli, minta maaf kalau saya salah sebut ya, bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Isteri. Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah selaku pengerusi bersama majlis. Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid selaku pengerusi bersama majlis. Seterusnya Yang Mulia jemputan-jemputan khas para da'i, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya-Allah bakal penghuni syurga sekaliannya yang dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, saya tahu ada ramai tetamu kehormat dan semuanya kehormat. Kesekaliannya adalah kehormat. Saya tidak dapat menyebutkan semuanya tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Masya-Allah. Semoga kita bukan hanya tetamu kehormat di dunia, paling utama kita mahu menjadi tetamu kehormat di padang mahsyar kelak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan ini adalah tetamu kehormat Allah ataupun VIP Allah yang akan dilayan dengan sangat baik. Di antara golongan terawal masuk syurga. Hisapnya sekilas pandang, mudah-mudahan tanpa dihisap. Dan disebut dalam hadis ini golongan yang pertama iaitu Al-Imamul Adil, iaitu imam ataupun pemimpin yang amanah, yang adil. Dalam sebuah keluarga, isteri dan juga suami dan juga isteri, keduanya adalah pemimpin. Keduanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi salah kalau seorang isteri kata awak akan bertanggungjawab, awak akan disoal, awak akan dihisap sebagai ketua. Tetapi isteri juga akan dihisap. Isteri juga akan dipertanggungjawabkan. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinan. Nabi menyambung lagi hadis tersebut, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, setiap rakyat akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya pemimpin yang akan dihisap oleh Allah, kita sebagai rakyat juga akan dihisap apa tanggungjawab yang kita perlu laksanakan sebagai rakyat. Nabi melanjutkan, lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya, dia akan dipertanggungjawabkan. Dan isteri atau wanita adalah pemimpin dalam rumah tangganya, akan dipertanggungjawabkan. Ada tanggungjawab masing-masing, masing-masing akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalian adalah umat Nabi Muhammad yang bertuah, lahir dan juga menetap di sebuah negara Islam yang sangat dihormati di peringkat dunia, kerana dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pemimpin Islam yang amanah, yang berani, yang disegani dunia. Masya Allah. Semoga Sultan Hasanah Bolkiah dan seluruh ahli keluarga sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah, dan semua para pemimpin negara Brunei dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semua rakyatnya, masya-Allah. Baiklah, subhanallah, tajuk kita ini adalah keluarga bahagia tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bakal membicarakan sosok tubuh manusia paling mulia, manusia paling sempurna, ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik akhlak, seindah-indah manusia. Maka tidak ada ayat yang boleh menggambarkan kesempurnaan dan kemuliaan dan juga keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bakal saya kongsikan ini, itu adalah kadar kemampuan manusia untuk menggambarkan kemuliaan dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita kongsikan beberapa perkara tentang tauladan Nabi dan perlu dicontohi oleh suami dan isteri. Sebab kadang-kadang isteri bila dengar cerita Nabi sebagai suami, balik dia akan cakap pada suami, itu bang, dengar betul-betul macam mana Nabi sebagai suami. Suami yang sepatutnya awak kena bagaimana. Sedangkan apa yang Nabi contohkan, wajib berusaha oleh umatnya sama ada lelaki atau perempuan. Apa saja yang Nabi contohkan bukan hanya untuk suami, tapi untuk isteri juga. Bukan hanya untuk lelaki kerana Nabi itu lelaki, tetapi seluruh umat perlu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajipan kita dan menjadi syarat untuk kita dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menerusi surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Para jemaah yang dihormati, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah ada pada ayat seterusnya. Kata-kata cinta bukan omongan kosong, ia perlu dibuktikan dengan perbuatan. Dan di antara tanda seseorang itu benar-benar mencintai Allah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana jadi pemimpin negara yang terbaik, bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana jadi menantu yang terbaik, bagaimana menjadi ayah yang terbaik, bagaimana menjadi besan yang terbaik, bagaimana jadi bapa mertua yang terbaik, dan bagaimana untuk menjadi datuk yang terbaik, dan semua menjadi sahabat yang terbaik.
Sebab itu Nabi hanya seorang manusia je yang berani declare dia adalah sebaik-baik. Tidak ada mana-mana manusia sehebat mana pun, walaupun sudah berkahwin 40 tahun, 50 tahun usia perkahwinan, walaupun dia dapat tokoh bapa misali, tokoh suami misali, tokoh ibu misali, tidak ada manusia yang berani menyebutkan saya adalah contoh terbaik sebagai seorang suami. Tidak ada manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu, orang yang sebaik-baik akhlak, sebaik-baik iman, yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik menyantuni ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling terbaik dalam menyantuni keluarga. Bayangkan Nabi berani declare, sebab Nabi benar-benar memaksudkan dan Nabi mahu umatnya melihat bagaimana Nabi menyantuni isteri supaya isteri juga menyantuni suami, bagaimana seorang lelaki dalam rumah tangga. Masya Allah. Para hadirin yang dimuliakan, jika kita lihat akhlak Nabi sebagai seorang lelaki, sama ada suami, ayah ataupun mertua atau besan, Masya Allah, Nabi mempunyai pertama penyayang. P yang pertama penyayang, P yang kedua prihatin, P yang ketiga penyabar, P yang kelima pemberi, dan semua perperlah. Masya Allah. Subhanallah. InsyaAllah saya akan mulakan untuk membacakan beberapa kisah yang kita boleh mengambil panduan. Pertama, kisah yang agak jarang diceritakan. Ini kisah bagaimana Nabi menjadi bapa mertua yang terbaik. Siapa di hadapan saya ini dia sudah ada menantu? Boleh angkat tangan. Sudah ada menantu? Boleh angkat tinggi-tinggi. Masya Allah, bapa mertua. Barakallah. Ya, sudah ramai juga ya bapa mertua dan mak mertua. Nabi SAW adalah contoh bapa mertua yang Masya Allah azim, sudah tentulah. Nabi juga diuji dengan sikap menantu dan juga sikap anak. Subhanallah, sebagai panduan, sebagai bapa mertua, walaupun sesempurna Nabi sendiri, Nabi diuji sebagai bapa mertua. Saya bacakan hadis ini dengan matanya supaya kita dapat barakah membacakan hadis Nabi. Tapi saya baca seorang, biasanya saya akan ajak jemaah baca sama-sama, tapi saya baca sendiri, dapat pahala juga mendengar bacaan hadis Nabi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'd, An Sahli bin Sa'd qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid Aliya fil bait faqala aina ibnu ammika faqalat kana baini wa bainahu shay faghadabani fakharaja falam yaqil indi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur aina huwa fajaa faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mudtaji' qad saqata ridauhu an shiqqihi wa asabahu turab faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa yaqul qum aba turab qum aba turab. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, maksud hadis ini daripada Sahl bin Sa'id, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah Fatimah. Nabi telah datang ke rumah Fatimah, namun Ali tidak berada di rumah tersebut. Baginda lalu bertanya, di mana anak pak cikmu? Di mana anak pak cikmu? Maksudnya suami Sayyidatina Fatimah, iaitu Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali itu adalah, bila disebut anak pak cikmu, kerana Sayyidina Ali adalah sepupu kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kepada Abu Talib. Lalu Fatimah menjawab, tadi telah berlaku sesuatu di antara aku dan dia sehingga menyebabkan dia marah kepadaku. Lalu dia keluar dari rumah dan tidak qailullah di rumah. Sayyidatina Fatimah tidak mendedahkan aib suami, hanya beri hint saja. Tadi ada sesuatu yang berlaku antara aku dan dia yang menyebabkan dia marah. Lalu dia tidak qailullah di rumah. Dia tidak qailullahu, dia tidak qailullah, tidak tidur siang di rumah, tidur sedikit. Kemudian Rasulullah berkata kepada seseorang, carilah di mana dia berada. Nabi bukan sibuk bertanya lanjut, apa yang berlaku, apa cerita, kenapa, apa yang bergaduh, cerita-cerita pada ayah, tidak. Nabi tidak mengorek. Faham ya mengorek? Sama ya? Nabi tidak menyiasat lanjut. Cukup Nabi tahu anak menantu sedang bergaduh sampai suami keluar rumah. Sampai suami tidak tidur di rumah. Dan Nabi bukannya tidak ambil tahu dan tidak ambil kisah. Siap Nabi minta seseorang untuk pergi mencari Sayyidina Ali. Tolong pergi cari Sayyidina Ali ke mana? Masya Allah. Kemudian orang itu kembali dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ali sedang tidur di masjid. Rasulullah SAW segera mendatanginya dan ketika itu Ali sedang berbaring dalam keadaan kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia diliputi debu. Lantas Rasulullah SAW menyapunya, membersihkan debu dan memanggilnya. Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Maksudnya, bangunlah wahai Abu Turab, bapa kepada bapa tanah. Sebab tidur di atas tanah. Bayangkan Nabi SAW ini contoh bapa mertua terbaik di dunia. Dia tahu anak menantu bergaduh dan tidak mencari ataupun tidak menyiasat dengan lebih lanjut. Cukup dia dapat informasi tengah bergaduh dan sampai pergi cari. Biasanya dalam rumah tangga yang merajuk suami ke isteri? Isteri. Biasa pergi mana kalau merajuk orang perempuan? Masuk almari? Kunci dalam bilik air? Bucu katil? Pergi mana orang perempuan kalau merajuk? Dia tak bercakap, dia masam muka. Subhanallah. Di sini Sayyidina Ali juga menunjukkan contoh terbaik. Bila berlaku perselisihan faham, untuk meredakan keadaan, daripada terus panas, dua-dua panas, Sayyidina Ali memilih untuk keluar daripada rumah untuk meredakan keadaan. Dan sebaik-baik tempat yang dituju adalah masjid. Sayyidina Ali bukan pergi lepak di kedai kopi. Zaman tersebut juga ada tempat lepak. Sayyidina Ali bukan pergi mencari keluarga untuk diluah perasaan. Sayyidina Ali tidak mencari ataupun pergi ke tempat yang boleh menimbulkan lagi kemarahan, tetapi pergi ke masjid untuk qailullah ataupun berintikaf di masjid untuk meredakan keadaan. Dan bila Nabi melihat menantunya dalam keadaan berbaring, Nabi kejutkan, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Itu sebagai tanda Nabi memujuk menantu. Allahu Akbar. Ada satu kisah, setelah Sayyidina Ali bernikah dengan Sayyidatina Fatimah, hampir 6 bulan Nabi sentiasa masih lagi meneruskan rutin mengejutkan anak untuk tahajud. Dalam rumah tangga, Nabi adalah orang pertama yang bangun pada setiap hari. Kita muhasabah rumah tangga kita, siapa yang pertama bangun? Biasanya ibu atau ayah? Suami atau isteri? Ya, subhanallah. Kebiasaannya menjadi kebiasaan ibu yang bangun dan terus menggunakan suara halilintar, mengejutkan dan menggegarkan isi rumah. Cukuplah 2 kali 3 kali. Kadang si ayah kejutkan anak, anak lagi lena tidur. Bunyi suara mak, anak terus bingkas bangun. Tetapi untuk mencontohi Nabi, Nabi adalah orang pertama dan Nabi membangunkan isteri dan anak-anak. Walaupun Sayyidatina Fatimah sudah bernikah dan berpindah rumah,
Sudah tinggal bersama dengan suaminya Sayyidina Ali, Rasulullah masih lagi lebih kurang 6 bulan merutinkan seperti biasa mengejutkan anak dan menantu. Bayangkan. Allahu Akbar. Sehingga satu pagi Rasulullah seperti biasa mengejutkan waktu tahajud. Wahai ahlil bait, bangunlah. Sesungguhnya Allah ingin mengampunimu. Kerana ia ada kaitan dengan firman Allah. Bangunlah untuk salat. Bangunlah. Sesungguhnya Allah ingin mengampuni dan membersihkanmu. Suatu hari Sayyidina Ali, mungkin dah berbulan-bulan bapak mertua asyik kejutkan lagi ni. Sayyidina Ali suatu hari menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, wahai ayah mertuaku, ya Rasulullah, sekiranya Allah berkehendak aku bangun, maka aku pasti bangun." Soalannya, kalau Allah nak aku pasti bangun, maksudnya tak perlulah nak kejut-kejutkan. Ada maksud tersirat, tapi Sayyidina Ali menyebutkan secara ringkas sahaja. Rasulullah terasa hati, tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah menepuk-nepuk peha sambil berjalan dan berkata, sesungguhnya manusia sangat kurang bersyukur. Subhanallah. Hari ini kita dapati ibu dan ayah, kalau anak menantu dalam bilik, tengok waktu sudah lewat, pun segan ketuk pintu nak kejutkan anak bangun. Soalannya mengganggu privasi. Soalannya bila anak tu kahwin, ibu ayah tak perlu masuk campur lagi. Tapi Rasulullah menunjukkan bagaimana Rasulullah masih menitik beratkan hal ibadah anak menantu. Allahu Akbar. Itu contoh Rasulullah adalah seorang mertua yang sangat terbaik. Saya nak pergi kisah seterusnya bagaimana Rasulullah besan yang sangat terbaik. Satu hari, ini juga daripada hadis sahih yang cerita bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah ketika ini. Sayyidina Abu Bakar mendengar anaknya Aisyah, Sayyidatina Aisyah, meninggikan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar dengar suara anaknya begitu tinggi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar terus masuk ke dalam rumah, lalu mengangkat tangan untuk menampar anaknya, untuk memukul anaknya. Dan ketika itu Rasulullah menahan tangan Sayyidina Abu Bakar daripada memukul isterinya. Dan apa perkataan Nabi? Nabi lalu berkata, "Wahai Aisyah, lihatlah bagaimana aku melindungimu daripada lelaki itu." Rasulullah tidak sebut bagaimana saya melindungi awak daripada ayah awak. Tidak. Dalam hal ini Rasulullah menggantikan kata nama, lihatlah bagaimana saya melindungi awak daripada lelaki tersebut. Bagaimana bukan Rasulullah marah kepada Sayyidina Abu Bakar, tetapi nak beri faham kepada kepada isterinya bahawa Rasulullah akan melindungi daripada kekesaran siapa pun, walaupun daripada ayah yang sebenarnya layak untuk mendidik seorang anak. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar terus keluar dalam keadaan geram pada anaknya ni. Kemudian satu hari Sayyidina Abu Bakar mendengar Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah sedang bergelak ketawa, sedang bergurau senda. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk dan meminta, "Ya Rasulullah, libatkanlah aku dalam gurau sendamu sebagaimana engkau melibatkan aku dalam pergaduhanmu sebelum ini." Subhanallah. Kemudian Rasulullah kata, "Silakan wahai Abu Bakar." Bagaimana Rasulullah dengan besan, baik dan tidak pula jadikan pergaduhan, jadikan isu besar. Rasulullah berbesan dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Saya pergi kepada kisah seterusnya. Kisah ini yang menjadi asbab nuzul ayat tentang yang berkaitan dengan tayamum. Satu hari, ini dalam satu musafir. Cuma saya tak pasti musafir perang ataupun musafir dakwah dan sebagainya. Tapi ketika ini yang menemani Rasulullah adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dalam perjalanan pulang, Sayyidatina Aisyah kehilangan kalung ataupun gelang. Kehilangan kalung ataupun gelang. Sayyidatina Aisyah mencari. Kemudian dia beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah suruh semua para sahabat cari gelang ataupun kalung Sayyidatina Aisyah. Cari tak jumpa.
sampai berjam-jam sehingga air simpanan untuk minum dan untuk berwuduk habis. Bayangkan, Rasulullah punya menitik beratkan, bukan Rasul kata tak apalah, kita tak apalah, tinggallah, jalanlah, orang tunggu ramai, ini tentera apa semua letih, penat, menyusahkan semua orang sedang. Tidak. Rasul tidak berganjak, Rasul berusaha mencari dan Rasul minta para sahabat cari kalung Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan keprihatinan dan sikap dan bagaimana Nabi melayani isteri seumpama seperti permaisuri. Kita biasa dengar kan, kalau kamu ingin dilayan sebagai raja, maka layanlah isteri kamu seperti permaisuri. Perempuan sukalah dengar, kalau kita nak jadi seperti permaisuri, layan suami kita seperti raja. Subhanallah. Para jemaah sekalian, bila Nabi sudah penat mencari kalung isteri yang hilang dan air pun sudah habis untuk diminum dan untuk berwuduk, Rasulullah sampai tertidur di atas riba Sayyidatina Aisyah. Rasul tidur di atas riba Sayyidatina Aisyah sebab penat dah cari, tak jumpa kalung ni. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar sebab dah tak tahan. Sayyidina Abu Bakar tidak tahan dengar kata-kata sahabat. Ini sebab anak kamu lah yang telah menyusahkan kita semua. Sebab anak kamu menyebabkan kita ni terhenti, tersekat di sini. Air dah habis. Sayyidina Abu Bakar rasa geram dekat anak ni. Sayyidina Abu Bakar pergi cubit Sayyidatina Aisyah. Sedangkan Rasulullah ketika itu di atas riba Sayyidatina Aisyah. Pergi cubit, wahai Aisyah. Biasalah si ayah kan. Sayyidatina Aisyah cuba tidak bergerak walaupun dia sakit dicubit ayah dia. Sebab tidak mahu mengganggu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi bangun, maka turunlah wahyu, perintah ataupun kita panggil rukhsah yang berkaitan dengan apabila kamu tidak ada air, maka bertayamumlah, kan, menggunakan tanah. Dan asbab itu nak bagi tahu peristiwa kesabaran Nabi terhadap isteri dan kesabaran Aisyah juga menghadapi situasi dipersalahkan. Turunlah satu rukhsah yang meringankan umat Islam. Lagi-lagi umat Islam ketika itu yang musafir, bukan ada RNR, air dan sebagainya. Jadi selepas itu musafir, air yang dibawa adalah untuk minum, untuk wuduk, untuk mandi wajib dan sebagainya, cukup dengan tanah. Masya Allah. Dan disambut kegembiraan oleh semua para sahabat bila turunnya firman Allah berkaitan dengan tayamum yang memudahkan sangat. Masya Allah. Dan setelah itu tak jumpa juga, Nabi kata kita berangkatlah. Selesai solat apa semua berangkat. Lalu bangunlah unta Sayyidatina Aisyah. Rupanya kalung ada di bawah unta. Subhanallah. Walaupun sebab tu tak jumpa rupanya kalung tu di bawah unta. Walaupun begitu, Rasul sedikit pun tidak marah kepada isteri. Tak cakap kamu menyusahkan dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, satu hari semua para isteri Nabi berpakat dan panggil Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahandamu tentang ketidakpuasan hati para isteri Nabi yang lain terhadap Sayyidatina Fatimah. Sebelum itu beberapa orang isteri Nabi sudah cuba menyampaikan, tapi Nabi menolak. Nabi enggan mendengar. Nabi marah. Tetapi kali ini isteri-isteri Nabi berkumpul dan bagi mereka mungkin jika dihantar Sayyidatina Fatimah, insya-Allah Nabi akan dengar sebab ini anak kesayangan Nabi. Lalu Sayyidatina Fatimah pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah. Ketika ini Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Fatimah baru mulakan muqaddimah. Wahai ayahandaku, ada perkara nak dibincangkan, nak diberitahu berkaitan dengan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, adakah engkau mencintaiku wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah menjawab, ya, sudah tentu benar. Kemudian Rasulullah menjawab, jika benar engkau mencintaiku, cintailah orang yang aku cintai, iaitu Sayyidatina
Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kan Rasulullah menyebutkan bahawa tidak ada wahyu yang turun melainkan, maksudnya wahyu memang turun yang paling banyak adalah di Raudah, di antara rumah Sayyidah Aisyah dengan Nabi dan juga mimbar Nabi yang dinamakan Raudah. Itu adalah tempat kawasan paling banyak wahyu yang Nabi terima. Tetapi di rumah isteri Nabi tidak ada wahyu diturunkan melainkan ketika Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, walaupun kita dengar banyak kisah-kisah lucu, kisah-kisah cemburu, kisah keanakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidatina Aisyah ini sangat disayangi Rasulullah? Kerana pengorbanan dan kesungguhan Sayyidatina Aisyah menjadi ummahatul mukminin dan menjadi kunci kepada ilmu, menguasai pelbagai ilmu dan meneruskan pengorbanan atau apa yang Nabi buat, perjuangan Nabi dalam bidang ilmu dan sebagainya. Masya Allah. Para jemaah yang dihormati sekalian, saya ini diberi masa sehingga jam 9. Sekarang jam 8.44, lebih kurang 20 minit lagi. Masih boleh? Masih boleh ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, seterusnya antara kisah, bukan kisah lah, hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kekeluargaan, insya-Allah kita baca sama-sama. Sebab hadis ini tidak panjang, kita ambil barakah membaca hadis Nabi, insya-Allah. Saya baca, kemudian para jemaah turut menyebutkan hadis Nabi, dilafazkan pada lidah. Sebab biasanya kita hanya mendengar hadis Nabi di telinga daripada lidah para pendakwa, ustaz ustazah. Kita jarang membaca hadis Nabi dengan lidah kita. Al-Quran kita baca, tapi terjemahan kita jarang. Bila hadis kita baca terjemah terus, kita tak baca matan hadis. Betul kan? Jadi insya-Allah ya, boleh kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Nabi bersabda, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa sepanjang masa berdosa jika sepanjang masa tidak bertanggungjawab ke atas sesiapa yang berada di bawah jagaannya. Jadi hadis ini adalah satu peringatan yang berat dan keras daripada Nabi. Antara dosa terbesar seorang lelaki adalah apabila dia mengabaikan tanggungjawab kepada sesiapa di bawahnya. Isterinya, anak-anaknya, mungkin dia juga bertanggungjawab kepada adik-beradik perempuannya sekiranya tidak ada wali, tidak ada suami dan sebagainya. Begitu juga dengan kepada ibu dan ayahnya dan siapa saja di bawah tanggungjawabnya. Dan tanggungjawab utama seorang lelaki dalam sebuah rumah tangga adalah memberikan nafkah, menyara kehidupan keluarga dengan semampu yang boleh. Bukan sekadar yang mampu, sebaik-baik, semampu yang boleh. Masya Allah. Manakala tanggungjawab asas yang basic bagi seorang wanita adalah mentaati dan menghormati suaminya. Suami tanggungjawab asas untuk meninggikan martabat sebagai seorang suami, kemuliaan yang tak perlu diminta tetapi diberi apabila dia bertanggungjawab menyara keluarga dengan nafkah. Subhanallah. Dan setiap pemberian ada dikira sedekah. Tapi bagi wanita yang memberi dalam keluarga, hasil pekerjaannya, hasil perniagaannya dikongsi, maka Nabi sebut dua sedekah bagi wanita. Satu sedekah jariah, satu sedekah qarabah.
Tapi bagi seorang suami, setiap pemberian, setiap suapan kepada isteri, anak, semua itu dikira sedekah. Tetapi dikira satu sedekah. Masya Allah. Seterusnya, hadis yang seterusnya, Masya Allah. Tapi hadis ini panjang. Okey. Saya cari hadis yang okey. Masya Allah. Hadis yang sedikit ringkas. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat insya-Allah ya. An Muawiyah Al-Qushairi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqultu ma taqulu fi nisa'ina qala at'imuhunna mimma ta'kulun waqsuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihun wala tuqabbihuhunna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, daripada Muawiyah Al-Qushairi, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada baginda, apakah yang engkau katakan mengenai hak terhadap isteri-isteri kami? Lalu baginda bersabda, kamu memberi dia makan apa yang kamu makan. Kamu menyediakan pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Dan janganlah kamu memukulnya, dan jangan pula kamu berkata buruk kepadanya. Subhanallah. Itu 4 pesanan Nabi kepada seorang lelaki yang bertanya apakah hak isteri terhadap suami. Iaitu Nabi sebut, kamu memberi dia makan apa yang kamu makan. Pertama, bab makanan. Biasanya kan, bila seorang isteri dia makan suatu makanan yang sedap, kita orang perempuan fikir tak nak bungkus untuk suami? Fikir. Kadang makan dekat hotel ada program, kalau boleh mau bungkus letak dalam beg kan? Ataupun ialah itu sebenarnya salah lah. Itu bukan hak kita kan untuk ambil. Kadang-kadang sebab kita rasa sedapnya ambuyat ni, contohlah kan. Ambuyat kan dia tergantung pada pencicah tu kan. Jadi kita makan dengan kawan-kawan, sedapnya ambuyat. Sama ada kita bawa bungkus atau kita akan bawa suami pergi tempat tu. Kamu mesti datang, mesti rasa ambuyat dia punya pencicah ini sedap sangat. Maksudnya kita ada keinginan supaya suami rasa apa kita rasa, gembira sebagaimana kita gembira. Adakah para suami pun sama? Sama tak? Para suami kalau makan sedap ingat isteri atau lupa isteri? Ingat sampai tidak selera kan? Itu kehebatan lelaki Brunei. Masya Allah. Mereka sampai tak ingat, sampai tak selera, sampai bertambah-tambah makan. Subhanallah. Jadi Nabi pesan bab makanan, kamu memberi dia makan apa yang kamu makan. Adanya kebersamaan dalam makan. Supaya apa yang kamu rasa, apa yang kamu makan, biar isteri juga rasa. Kamu menyediakan pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Dan jangan kamu pukul, dan janganlah kamu berkata buruk kepadanya. Subhanallah. Saya nak sebutkan seterusnya hadis berkaitan dengan isteri, tapi tidak ada dalam buku ni, dalam naskah dalam kitab ini. Satu hari Nabi melihat para lelaki mula mencintai harta dan berlumba mengumpulkan harta. Lalu Nabi bertanya di hadapan para lelaki, tahukah kamu apakah harta terbaik yang kamu miliki? Apakah harta yang terbaik yang kamu miliki? Lalu para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Apakah harta yang terbaik? Lalu Nabi berkata, iaitu isteri yang salihah. Yang mana apabila kamu memandangnya, kamu rasa senang hati. Kamu rasa sejuk hati bila kamu memandangnya. Dan apabila kamu menyuruh sesuatu, dia mentaati kamu.
Dan apabila kamu meninggalkannya, dia menjaga maruah dirinya dan menjaga harta kamu. Nabi beritahu kepada suami, tolong sibukkan diri kamu mendidik isteri kamu supaya isteri kamu menjadi harta terbaik kamu. Sehingga isteri kamu itu boleh menyejukkan hati kamu. Sehingga isteri kamu itu boleh mentaati kamu. Jadilah suami yang layak ditaati, layak dihormati dengan kredibiliti. Kemudian apabila kamu meninggalkannya, maka dia menjaga maruah dirinya dan harta kamu. Dan itulah sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang lelaki. Subhanallah. Wahai para wanita sekalian, jadikan hadis ini motivasi menjadi harta yang terbaik untuk suami. Jadi ini muhasabah kita. Wahai para wanita sekalian, agak-agaknya suami pandang wajah kita sejuk hati ke panas hati? Berani tak tanya balik rumah ni, awak tengok saya sejuk ke panas? Ataupun suam? Ataupun tak ada rasa? Subhanallah. Sejauh mana kita berikan senyuman terindah, senyuman paling manis, senyuman paling menggoda, Masya Allah, kepada suami kita. Sejauh mana kita punya bersiap lebih baik daripada kita bersiap mau keluar. Orang perempuan kalau keluar rumah, atas sampai bawah semua dia tengok tudungnya, anak tudungnya. Kalau anak tudung tak sesuai dengan tudung pun dia masuk tukar. Tiba-tiba tudung ada kotor sikit dia tukar. Tudung tak gosok elok pun dia tukar. Baju tak match dengan kasut, kasut ditukar. Stokin pun kena match. Tapi di rumah kita tidak menjaga penampilan. Itu satu kesilapan besar yang perlu diubah oleh seorang wanita. Namun di sini saya nak sebut hadis Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas berkata, sesungguhnya aku sangat suka berhias untuk isteriku sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku. Bermaksud di sini bukan isteri saja perlu berhias, perlu berwangi, perlu kemas di hadapan suami. Suami juga perlu berhias, kemas di hadapan isteri. Betul tak isteri? Betul, Masya Allah. Jadi malam ini memang kita kongsikan win-win ya. Bukan hanya untuk suami, untuk isteri, untuk kedua-duanya. Masya Allah. Okey, hadis yang terakhir pada malam ini kita sama-sama baca insya-Allah. Iaitu hadis yang telah pun saya baca di awal tadi. Tapi kita ambil barakah membaca pada lidah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena semangat. Ini hadis yang terakhir ya insya-Allah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Sayyidatina Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik hubungannya dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik di antara kamu dalam hubungan bersama ahli keluarga. Dan sekiranya meninggal salah seorang daripada kamu, maka tinggalkanlah kata-kata yang baik. Siapa-siapa meninggal dunia, walaupun buruk bagaimana akhlak, walaupun dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Nabi pesan, siapa saja yang meninggal dunia, maka tinggalkan kata-kata yang baik. Sama ada suami meninggal, isteri meninggal, tidak perlu cerita lagi keburukan isteri ataupun suami, arwah suami atau arwah isteri, walaupun kepada anak, walaupun kepada menantu. Hentikan semua kata-kata yang buruk. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, para jemaah sekalian, saya sebutkan beberapa poin penting bagaimana Nabi menjadi satu tokoh ataupun qudwah hasanah menyantuni ahli keluarga. Pertama, Nabi selalu berkhidmat di dalam keluarga. Dalam hadis ini, dalam hadis yang lain, Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana Nabi di rumah. Dan Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi di rumah berkhidmat kepada isteri.
perkataan khidmat yang Sayyidah Aisyah gunakan. Jadi khidmat sebenarnya bukan hanya isteri khidmat pada suami, suami juga khidmat kepada isteri. Dan Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah menyediakan makanan, Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri, Rasulullah menjahit kasutnya sendiri. Bukan jahit pakaian yang koyak, tetapi Rasulullah jahit pakaian daripada awal sampai siap. Dan Rasulullah juga berpesan kepada para lelaki tentang 4 perkara. Ini disebut oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita semua. Ini sahabat Nabi yang bercerita, Rasulullah nasihatkan kita semua para lelaki menguruskan kebersihan makanan dengan baik. Kemudian haruslah ditutup kemas sebelum tidur. Rumah perlu dibersihkan sebelum tidur. Sekejap ya. Dalam hadis ini, hadis sahabat ni menasihatkan semua agar menguruskan kebersihan makanan dengan baik. Menyarankan supaya makanan dan minuman harus ditutup, dikemas sebelum tidur. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi diceritakan, okey, ini 4 perkara. Ini diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah menyebutkan bahawa terdapat 4 perkara yang ditekankan oleh Nabi SAW yang perlu diurus sempurna sebelum tidur. Pertama, kemas makanan di dapur. Kedua, pastikan semua pintu ditutup. Ketiga, jangan biarkan anak bermain di luar apabila malam tiba. Dan yang keempat, tutup lampu ataupun pelita pada zaman Nabi apabila tidur. Ini 4 pesanan Nabi kepada para sahabat. Pertama, iaitu kemas makanan, pastikan ditutup ataupun sisa makanan perlu berada di luar rumah. Tutup pintu. Kemudian jangan biarkan anak bermain bila waktu malam, waktu maghrib semua sudah di dalam rumah. Kemudian yang keempat, tutup lampu. Tidur dalam keadaan minima ataupun lampu ditutup. Dan kalau kita tengok kajian sains, ada satu hormon yang hanya dihasilkan ketika tidur dan hanya dihasilkan ketika gelap. Kalau lampu dibuka, tapi sekarang ramai tidur sambil TV di depan terpasang, sambil phone tengok sampai phone jatuh atas muka berkali-kali sebab leka baca komen, gosip, viral dan sebagainya. Bahkan hari ini ibu bapa sudah tidak kisah kalau anak tidak berada di rumah pada waktu maghrib. Dan hari ini waktu maghrib masih penuh di shopping mall, waktu maghrib masih penuh di kedai makan, waktu maghrib masih penuh di jalan. Kalau sebab kerja tidak mengapa. Bahkan memang dituntut kalaulah masih di jalanan berhentikan waktu maghrib itu waktu pembelauan cahaya, gangguan cahaya. Sebab bertukarnya alam daripada warna terang ataupun siang kepada malam. Dan itu adalah waktu yang sangat resonan dengan iblis, waktu maghrib. Sebab itu Nabi suruh pulang sebelum maghrib. Subhanallah. Dan yang terakhir, berapa poin penting bagaimana sikap Nabi melayani isteri seperti permaisuri. Subhanallah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan lutut baginda untuk Safiyah naik ke atas unta. Sedangkan ada cara lain lagi untuk naik unta. Sama ada mungkin bentuk kerusi ataupun Safiyah panjat pelana-pelana tu, maksudnya ada tempat untuk diletak kaki kemudian ni. Tapi Rasulullah melapikkan lutut baginda yang mulia untuk isteri naik ke atas kenderaan. Kalau kita tengok, biasanya Mak Saleh, kita sebut Mak Saleh, orang putih, orang barat. Bila isteri mahu masuk kenderaan, suami buka pintu. Dan menjadi satu aib bagi seorang suami, sekiranya isteri buka pintu. Dia dah jadi satu adat. Tetapi sebenarnya apabila Nabi contohkan, ia jadi satu ibadat. Dia jadi satu sunnah. Bukan untuk merajakan, memanjakan, tapi di situ isteri akan jatuh cinta berkali-kali pada suaminya. Akan jatuh kasih, automatik ia meninggikan martabat suami. Jadi para suami yang hadir pada malam ini, boleh angkat tangan siapa ya para suami? Oh, semua ini belum kahwin lagi. Oh, depan je. Masya Allah. Wahai para suami, barakallah. Ini, dan kalau suami tak buat, para isteri boleh ikut sunnah Nabi ini. Suami mau pergi kerja, bukakan pintu untuk suami. Tutup baik-baik.
Sebab siapa yang berlumba-lumba mengikut sunnah Nabi, dia yang dapat. Lalu rahmat Allah turun. Sebab itu jangan meremehkan apa jua sunnah Nabi. Dalam hal-hal sekecil apapun, Nabi contohkan membantu pasangan untuk naik ke kenderaan. Kita tak perlu hulur lutut untuk suami masuk kereta. Kita hanya perlu buka pintu. Ui, sangat sweet, betul tak? Masya Allah. Jadi kalau suami buat pada isteri, tunggu, sabar. Isteri ingat, kenapa bang? Sabar, saya bukakan pintu. Ui, isteri sampai ke pejabat masih termenung. Kenapa ya suamiku begitu tadi? Ada hal-hal yang berselindung kah? Biasanya kalau buat baik, ini ada perkara ni, aku harus siasat ni. Padahal suami baru nak ikut sunnah Nabi. Tapi 20 tahun kami tak pernah bukakan pintu untuk isteri. Lalu isteri ni pun mesej pada anak-anak, tolong pulang ya hujung minggu ni. Bapa kamu sudah tunjuk ada tanda-tanda dekat dengan kematian. Biasa orang dekat nak mati dia berubah kan perangainya. Padahal suami tu dengan satu cara mau tidak terfikir selama ni itu adalah sunnah Nabi. Ini disebut dalam kitab ini. Pada zaman Nabi, Nabi selalu kalau isteri nak naik kenderaan, Nabi akan sediakan lutut baginda Nabi SAW. Masya Allah. Kalau tentang babak romantis Nabi terlalu banyaklah. Rasul tidak akan bercakap dengan isteri, melainkan Rasul akan bersugi dulu. Sangat menjaga supaya bau mulut tidak mengganggu. Rasul berkongsi air, minuman. Rasul akan tanya Sayyidatina Aisyah, di mana kamu letak bibir kamu tadi? Sayyidatina Aisyah akan tunjuk. Rasulullah akan meletakkan bibir di tempat Sayyidatina Aisyah letak bibir. Kita akan tanya juga, abang letak di mana tadi? Oh, di sini. Kita pun pusing supaya tak kena di tempat yang sama. Bahkan bukan gelas ya. Nabi juga tanya di mana Sayyidatina Aisyah gigit makanan, gigit daging untuk Rasul letakkan. Tahap romantis Nabi luar biasa. Kalah artis, kalah barat, kalah semua. Dan isteri Nabi menceritakan bagaimana Rasul menjadikan sunnah harian mandi bersama isteri. Tak kira isteri itu dalam keadaan suci ataupun tidak. Bahkan mandi junub bersama, mandi biasa bersama. Dan selalu bergurau senda. Dan Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah bila bangun untuk solat, Rasulullah dah selesai solat, dan apabila aku bangun di awal pagi, Rasul akan ajak berbual. Dalam sebuah rumah tangga, biasa yang ajak berbual isteri ke suami? Benar, isteri. Biasanya dalam adat orang Melayu kita, isteri yang ajak berbual. Itu pun suami buat-buat layan, buat-buat dengar. Oh iya kah? Okey, iya. Oh. Kita cuba test. Bagaimana pendapat kamu? Dia akan blur. Pendapat apa? Tetapi Rasulullah dalam komunikasi dengan isteri, dengan siapapun, bukan hanya wajah yang dipalingkan, tapi seluruh tubuh dipalingkan. Memberikan keutamaan dan memberikan perhatian sepenuhnya. Tapi hari ini hubungan suami isteri komunikasi sangatlah banyak gangguan, terutamanya melalui telefon. Sebelum tidur adalah waktu yang perlu dijaga. Ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW dengan isteri. Sampai Nabi dalam sebuah hadis menggambarkan Nabi melarang perbualan-perbualan selepas isyak, perbualan yang tidak mendatangkan kebaikan. Lepak kita ni, tidur seawal malam selepas isyak dan bangun seawal pagi di pertengahan malam untuk bangun tahajud. Bagaimana Rasulullah SAW akan mengajak isteri berbual. Sehingga kan ini last betul-betul penutup. Sayyidatina Aisyah pernah bercerita kepada Nabi tentang, ya Rasulullah, tadi kami berkumpul dengan, saya tak ingat dia 13 orang atau 11 orang atau 10 orang. Kami berkumpul 10 orang kawan-kawan dan semua cerita tentang kebaikan suami masing-masing. Dan Sayyidatina Aisyah cerita kepada Nabi daripada isteri yang pertama sampai isteri yang ke-10. Dan Nabi tidak skip, Nabi dengar sampai yang terakhir. Wahai para suami sekalian, kalaulah isteri anda mau cerita tentang 10 kisah, berapa kisah yang anda boleh bertahan untuk dengar? Mungkin kisah kedua, sudahlah, panjang sangat dah cerita ni. Tapi Rasulullah pendengar yang sabar dan pendengar yang baik, dengar satu demi satu
kawanku yang kedua pula, kawanku yang ketiga, kawanku keempat, kawanku kelima, sampai kawan yang ke-10. Sehingga Rasulullah buat khulasah, aku dengan kamu ada lebih baik daripada seorang sahabat. Kisah yang terbaik yang Sayyidah Aisyah cerita. Perasan tak orang perempuan kadang-kadang dia cerita kepada suami dia kisah lelaki-lelaki yang bagus. Betul tak orang perempuan? Tadi kan saya dengar kisah suami dia kan romantik sangat. Masa hari lahir dia sebenarnya ada mesej nak disampaikan, betul tak? Supaya suami kita tu dapat. Lepas tu kan, bang, kawan saya ini bertuah betul dia. Bila birthday dia, suami dia buat surprise. Suami dia bawa pergi hotel, bang. Sebenarnya ada mesej nak disampaikan. Dan sikap ini sebenarnya juga dibuat oleh Sayyidatina Aisyah, cerita tentang kebaikan suami-suami orang lain. Dan Rasulullah sangat bijak. Rasulullah jawab, antara ramai-ramai itu Rasulullah pilih suami yang kisahnya paling menakjubkan, paling baik, yang paling hebat melayani isteri. Rasulullah kata, aku kepada kamu Aisyah lebih baik daripada Nabi sebut nama sahabat Nabi itu, aku lebih baik daripada dia dalam melayanimu. Subhanallah. Maksudnya Nabi bukan buat-buat dengar, Nabi betul-betul dengar dan pilih mana yang terbaik. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi itulah ya perkongsian kita pada malam ini. Sekarang sudah jam 9.10 minit. Saya rasa ngam-ngamlah 1 jam. Tadi kan dimulakan jam 8 tu tadi doa permulaan. Saya pun bermula lebih kurang jam 8.10. Subhanallah. Jadi sekarang pukul 9.10. Di Brunei ni kira kalau kat Malaysia macam pukul 10.10 kan. Dan esok hari kerja. Subhanallah, esok hari kerja, hari sekolah, Masya Allah. Dan saya terkejut dengan kehadiran yang begitu ramai para jemaah sekalian. Sedangkan hari ini hari kerja, esok pun hari kerja. Biasanya hujung minggu barulah orang ramai kan. Semoga setiap langkah yang dikorbankan, masa yang dikorbankan, tenaga wang ringgit dikorbankan, Allah gantikan berganda lebih baik di dunia, di dalam alam barzah, di mahsyar, sehinggalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ucap terima kasih di atas peluang dan kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan segala cerita yang kita dengar pada malam ini tentang semula-mulia insan ini bukan hanya halwa telinga, tetapi kita nekat untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja sunnah Nabi, walaupun dalam hal-hal yang kita lihat remeh, lalu kita buat, sudah pasti rahmat Allah turun, masalah di rumah tangga akan keluar. Apabila rahmat Allah masuk, masalah rumah tangga akan keluar tanpa kita sedar. Sebelum itu ada masalah kewangan ke, masalah komunikasi ke, masalah orang ketiga ke, masalah dendam dalam rumah tangga ke, masalah tidak sefahaman, tidak serasi, automatik dia akan keluar perlahan-lahan apabila kita memperbanyakkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama ya kita baca selawat Ibrahimiyah, iaitu sebaik-baik selawat, seafdal-afdal selawat, sebagai tanda syukur kita kepada Allah telah mengurniakan kepada kita seorang Nabi yang memberi panduan dari segenap penjuru. Dan kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi yang terbaik dan kita diangkat menjadi umat yang terbaik. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita menjadi umat yang mengenali baginda Nabi, kerana manusia ada hampir 6 bilion ya. Ya, lebih kurang 5 atau 6 bilion. Hanya 3 bilion saja umat Islam, hampir 3 bilion. Dan dari 3 bilion itu tidak semua umat Islam yang kenal baginda Nabi dan taat kepada Allah. Dalam ramai-ramai bilion manusia, kita dipilih pula pada malam ini berada di rumah Allah dan berada di dalam taman syurga Allah untuk membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlalu banyak nikmat yang untuk kita syukuri. Asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Asbab pengorbanan air mata, air darah, air keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kisah-kisah yang patut kita teladani. Maka dengan itu kita sama-sama berselawat ke atas Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.